Assalamualaikum, hai semua viewers. Okey, hari ni Kak Zaidah nak share info mengenai timbangan ya, sebab setiap kali kalau Kak Zaidah buat resepi, Kak Zaidah siarkan resepi, ada yang akan bertanya mengenai sukatan yang Kak Zaidah gunakan. Okey, kita nak terangkan sedikit mengenai ounce OZ dan juga grams ya. Mungkin ramai yang bertanya-tanya dan ada juga yang masih lagi yang menggunakan sukatan cawan. Okey, saya pergi dulu kepada ounce ya. Okey, resepi yang menggunakan ounce ialah resepi yang tahun 80-an ke bawah, 90-an, 80-an, 70-an ya. Waktu tu kita tak ada sukatan matrix, kita tak ada sukatan grams. So kita menggunakan sukatan ounce. Saya masih guna lagi sukatan ounce sebab resepi yang Kak Zaidah ada ialah kebanyakannya resepi lama yang menggunakan sukatan timbangan ounce. Okey, macam mana nak dapatkan timbangan ounce ni? Senang aja. Kalau perempuan ada timbangan digital macam ni, tak kisahlah macam mana rupa dia, asalkan dia timbangan digital. Ya, kebiasaannya, kebanyakannya timbangan digital ni dia ada 4 button dekat sini. Kebanyakannya. This one is yang murahnya lah ya. So you can get this one, murah je ni ya. So you just boleh tekan pada on dulu. Okey, bila dia dah keluar on, dia akan keluar macam ni. Dia agak beralih ni sebab kita angkat dia ya. So kalau kita nak guna ounce ataupun gram, dia biasanya dia ada unit dekat sini, button unit. So kita tekan pada button unit apa yang kita nak. Nanti di bahagian tepi ni dia ada indikator, dia menunjukkan ounce ataupun gram. Tekan aja kat mana yang puan-puan nak guna. Kalau nak guna gram, tekan hingga keluar G. Kalau nak pakai ounce, tekan hingga arrow-nya kepada huruf OZ. Kan senang. Okey, so untuk timbangan puan hanya pilih OZ ataupun OZ, ounce ataupun gram. Dia ada juga pound dan dia juga ada kilogram di timbangan ni. Okey, dan pada yang bertanya, Kak Zaidah boleh tak convert daripada ounce to gram? Boleh yang sebenarnya. Cuma bila kita convert 1 ounce ke gram, ada perpuluhan, like point something, point 3 something. Kalau satu ada point something, jadi kalau kita ada 10 gram yang kita nak guna, kita akan calculate, akan timbangan, dia akan jadi perpuluhan yang agak banyak juga. Jadi nanti mungkin ada sedikit lebih atau sedikit kurang pada sukatan. Itu bezanya. So kalau perempuan ada yang digital macam ni, senang, tak ada masalah. Just convert aja bila nak guna ounce, tekan pada button ounce, nak guna gram, tekan pada button gram. Jadi tak ada masalah. Okey, kalau yang untuk ada yang bertanya, Kak Zaidah kalau nak tukar kepada cawan. Okey, cawan juga boleh perempuan gunakan. Cuma kalau kita menggunakan sukatan cawan waktu kita memasak, biasanya kita akan guna measuring cup. Measuring cup ni dia datang berbagai-bagai saiz, berbagai rupa, tapi sukatan dia sama sebenarnya. Ada yang berbentuk lonjong dan sebagainya. Tetapi timbangan dia ataupun sukatan dia adalah sama. Cuma yang membezakan dia ialah bila perempuan di luar sana tak ada sukatan cawan yang khusus untuk sukatan cawan, puan akan menggunakan cawan yang kita minum di rumah. Ya, sebab saya pernah nampak ada yang suka pakai cawan yang biasa. Untuk sukat cawan yang biasa tak ada masalah yang sebenarnya, sebab ikutlah je, kalau satu sukatan tepung, satu cawan tepung, tak ada masalah. Cuma yang masalahnya datang bila dia perlukan setengah cawan, suku cawan. Jadi untuk puan nak dapat exact ataupun tepat setengah cawan agak susah berbanding dengan cawan yang dah sedia ada ni. Cawan sukatan ni dia ada 1 cup ataupun 1 cawan ni, rupa 1 cawan. Yang ini setengah cawan. Ni tak ada masalah. Cuma kalau perempuan tak ada sukatan cawan, di mana dalam resepinya menggunakan sukatan cawan, puan akan guna cawan di rumah. Itu yang datang masalah bila kita guna setengah cawan, suku cawan. Kalau untuk setengah resepi tak ada masalah, boleh agak-agak. Tetapi kalau setengah resepi kena timbangannya kena tepat. Sukatannya kena tepat. Jadi itu nanti bila perempuan buat, hari ni jadi, besok kurang jadi, itu disebabkan oleh timbangannya yang kurang tepat. So ini perbezaan antara timbangan cawan, gram, ounce, dan juga untuk liquid, untuk cecair, ada yang Kak Zaidah lebih prefer sebenarnya timbang.
Sebab bila timbang kita akan dapat sukatan yang tepat. Kalau kita guna measuring jar macam ni, kita tak nampak sangat yang sebenarnya dia punya ounce, flow ounce ataupun ml, ya. Sebab sum macam gini ada yang nampak, tetapi nanti bila dah lama-lama hurufnya akan hilang bila kita banyak kali guna, ya. So lebih senang kalau saya timbang. So kita nak dapatkan sukatan yang tepat sebelum kita masak, ya. So itu adalah penerangan Kak Zaidah. Mungkin perempuan yang di luar sana dapat sedikit kita dapat kongsi, ya, apa perbezaan antara ounce, gram dan juga cawan. So harap perempuan boleh memanfaatkan video ni untuk perempuan rujuk bila waktu nak menggunakan resepi ounce, gram dan juga cawan. Assalamualaikum, bye.